Kerajaan peruntuk lebih 100 juta ringgit selenggara Jalan Persekutuan di Johor. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Tengah Malam. Pengurusan pelarian dan pemohon suaka akan ditambah baik menerusi 4 kluster. Ini berikutan berlaku peningkatan ketara jumlah golongan itu yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di negara ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, jumlah pemegang kad UNHCR meningkat kepada 185,760 orang pada tahun ini berbanding 75,617 orang pada tahun 2009. Justru 4 kluster utama akan diberi tumpuan meliputi mekanisme pengurusan pelarian dan permohonan suaka, penentuan status pelarian, penguasaan undang-undang dan penyediaan sistem sokongan sosial. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tinggi pengurusan pelarian dan pemohon suaka di Putrajaya. Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, penglibatan entiti kerajaan, UNHCR dan badan bukan kerajaan dalam dan luar negara perlu diperkukuh demi menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Lebih 107 juta ringgit diperuntuk bagi menyenggara keseluruhan Jalan Persekutuan di Johor tahun ini. Daripada jumlah tersebut, 5.24 juta ringgit khusus untuk penyelenggaraan laluan FT17 Pasir Gudang Johor Bahru. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata kerja naik taraf laluan FT17 melibatkan pelebaran jalan sepanjang 12.5 km serta baik pulih struktur infrastruktur menerusi fasa 2B dan fasa 3. Fasa 2B yang kini sedang dibina dijangka setiap Oktober 2025 manakala fasa 3 masih dalam perancangan. Memang ada kerja-kerja penyelenggaraan dan juga kerja-kerja untuk melebarkan jalan yang telah diluluskan untuk beberapa tapak jajaran di Johor ini. Kita harap kurang kesesakan. Katakan tidak berlaku, kita tak pastilah, tapi sudah pastinya akan mengurangkan kesesakan kerana lebih lebarlah, banyak lagi kenderaan boleh lalu. Pengesahan skop dan kos projek dibuat menerusi proses pengurusan nilai bersama Kementerian Ekonomi dan agensi berkaitan. Ia bagi memastikan pelaksanaannya mengambil kira pandangan daripada semua pihak terlibat. Beliau berkata demikian semasa meninjau perkembangan kerja naik taraf dan penyelenggaraan FT17 Johor Bahru. Rang Undang-Undang RUU Ombudsman 2023 akan dibentangkan di Parlimen Oktober ini. Ia kini di peringkat akhir untuk dimuktamadkan bagi mendapatkan pertimbangan serta kelulusan Jawatan Menteri dalam masa terdekat. Begitu serius. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said, RUU tersebut akan berfungsi untuk menerima, mengendali dan menyelesaikan aduan berkaitan salah tabir sistem penyampaian perkhidmatan awam. How do we differentiate? What kind of complaints we looking at? My personal view as the law minister ialah, my view is that we must look at ombudsman to look at agency that deals with the public. That is my view. Kalau agensi itu dia tak deal dengan public, to me, the complaint can be in-house, but yang deal dengan public. For example, macam KP kata, one of the biggest problem is local council. People are not happy. Dia pergi, dia daftar, dia tunggu. There's so many things they're not happy because they're paying for the services. So where do they go? So these are the things that we want to do with this libat urus, to fine-tune. What kind of ombudsman model are we looking at? Tambahnya, RUU itu akan bertindak sebagai satu badan bebas yang mengamalkan konsep tidak memihak dalam menguruskan aduan yang disalurkan oleh orang awam terhadap sistem penyampaian perkhidmatan awam. Ia turut diterima pakai dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. 115 daripada 195 negara di dunia mempunyai institusi ombudsman. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat sesi libat urus penubuhan Ombudsman Malaysia di Putrajaya. Suruhanjaya Tenaga ST memperkenalkan label ST Sirim yang baru bagi memudahkan pengguna menyemak ciri keselamatan kelengkapan elektrik rumah menerusi kod QR.
Ia juga mengakses maklumat semasa, kelengkapan elektrik serta nilai penjimatan tenaga dengan lebih efisien. Dia sebab kalau barang STC RIM dia akan ada stiker dia. Jadi stiker yang ada macam hologram tu dan juga ada QR code tu. Jadi maknanya kita menyeru kepada semua pengguna untuk memilih barangan-barangan yang ada label STC RIM lah kalau barangan elektrik. Sebab dia bukan satu yang dari segi kecekapan tenaga. Jadi itu akan membantu untuk membolehkan mereka menjimatkan bil elektrik mereka, dan kedua ialah dari segi keselamatan lah yang paling penting. Kita tahu ada banyak kes yang kerana masalah kecederaan malah kematian. Jadi itu yang kita nak pantau. Beliau berkata kepada media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Robo-ST di Putrajaya. Inisiatif lancarkan berikutan hasil pemeriksaan dan penguasaan mendapati berlakunya peningkatan kes penyalahgunaan label oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Sementara itu, Nik Nazmi memaklumkan kementeriannya sedang mengkaji untuk meningkatkan saiz hutan simpan kekal HKS di Kuala Lumpur dan Labuan. Usaha berterusan lakukan menerusi Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, khususnya membabitkan penanaman pokok di semua kawasan hutan kekal. Jelasnya, Jabatan Perhutanan Malaysia mengenal pasti beberapa kawasan yang sesuai. Kita maklumlah, ini adalah kawasan ibu negara. So banyak limitation lah dari segi saiz hutan yang ada. Jadi yang usaha-usaha tersebut memang antara cadangan yang naik termasuklah contohnya Bukit Dinding. Bukit Dinding ada sebahagiannya yang memang tanah milik, itu isu kedua lah. Tetapi memang ada yang sudah pun dibawa di BKL diletak sebagai kawasan rekreasi ataupun kawasan hijau atau kawasan lapang, dan sekarang memang telah pun berpokok. Jadi itu memang antara calon-calon tempat untuk dijadikan kawasan hutan simpan kekal. Timbalan Menteri Dalam Negeri KDN Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah mengadakan program lawatan kerja keselamatan sempadan Malaysia-Thailand di Pengkalan Hulu, Perak. Fokusnya memantau penugasan agensi-agensi di bawah KDN di sempadan dan pintu masuk negara yang diwartakan. Tinjauan dilakukan di lokasi Sekatan Jalan Raya SJR di bawah kawalan Balai Polis Air Panas dan pintu masuk antarabangsa PMA Malaysia-Thailand. Ia bagi memastikan tahap kawalan keselamatan di sempadan negara berada di tahap yang baik. Menerusi lawatan itu juga, Datuk Seri Dr. Samsul berkesempatan melihat keseluruhan operasi di pintu masuk Malaysia-Thailand yang melibatkan kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan. Juga meninjau tapak cadangan pembinaan, kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Berapit yang baharu. Program meningkatkan dan mempromosikan kepelbagaian sukan untuk perpaduan sepadu dilancarkan bagi memupuk kemahiran sosial dalam kalangan golongan muda. Ia kerjasama Kedutaan Amerika Syarikat dengan Pusat Serantau Asia Tenggara bagi mencegah keganasan. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Alamin berkata program berkenaan dapat memberi pendedahan kepada golongan belia tentang kepentingan sukan. Pihak Kedutaan Amerika Syarikat telah berusaha untuk membawa atlet, orang-orang hebat dari segi sukan basketball. Ini adalah sebahagian daripada cara untuk mempromosikan sukan kepada anak-anak muda kita, mencungkil bakal-bakal baru, to educate them, to cultivate the sport interest, minat politik, minat sukan di kalangan anak-anak muda. Jadi mereka juga akan bersama-sama dengan masyarakat, anak-anak muda, menunjukkan talent, skill mereka, dan ada social engagement session juga akan diadakan di antara invoice sukan tadi, dan juga pihak siasat juga akan membantu untuk merealisasikan, menjayakan program social engagement session ini. Seni kraf tradisional yang semakin hilang perlu dihidup dan diketengahkan semula. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria dalam titahnya antara kraf tradisional yang wajib dipelihara, seni keringkam dan telepuk dengan cara memakai atau menggunakannya secara lebih kerap. Mungkin kita bawa ke Sarawak juga ya.
Dan Sarawak boleh buat border king cup and add in the telepuk on the inside. So we add in together. Dia juga dibatik, juga ditenun. And the other thing that is dying also in Malaysia is that teknik gerus. If you see the kain di atas meja yang Haiza buat, kain biru tu, that is, you can see itu telah digerus. Dia pakai wax, pakai siput. Teknik gerus ni tak ada. Dulu dia orang pakai itu, jadi itu sentiasa berkilat, cantik. And when you put the telepuk on it, it becomes a beautiful piece. All this dying art, I think it is our duty to preserve it. It is our duty all over. Baginda bertitah kraf seni tersebut sebenarnya mendapat permintaan tinggi dan penghasilannya hanya terdapat di beberapa negara di rantau Asia. Titah baginda lagi, sudah tiba masanya mereka tempatan menghasilkan gabungan keindahan setiap seni kraf tradisional tempatan, khususnya seni kraf tekstil. Penyertaan Malaysia dalam pameran Minggu Kraf London LCW kali ini diketuai oleh Yayasan Tenunan Pahang Diraja dan disokong Kementerian Luar Negeri, Kerajaan Negeri Pahang dan Sarawak, Kraftangan Malaysia dan Songket Diraja Terengganu. 100 pelajar cemerlang lepasan program matrikulasi Kementerian Pendidikan KPM ditawar beasiswa Yayasan Bank Rakyat YBR. Pembiayaan pendidikan itu melibatkan peruntukan RM4.7 juta kepada pelajar Melayu dan Bumiputera di peringkat ijazah pertama. Ia melibatkan bidang data sains, kejuruteraan, perakaunan dan perakaunan profesional. Ketua Pengarah Pendidikan, Datuk Kharudin Ghazali berkata usaha itu dibuat bagi menjamin kebajikan pendidikan pelajar cemerlang B40 dan asnaf. Alhamdulillah, apa yang kita usahakan hari ini bersama Yayasan Bank Rakyat ialah untuk memastikan semua anak-anak yang tentu ada cabaran dalam kehidupan mereka dapat kita bela dan kita bantu. Dari segi teknikalnya, pihak bahagian matrikulasi sentiasa mengadakan kaedah-kaedah untuk permohonan menggunakan sistem yang lebih adil kepada semua pihak. Beliau menyatakannya dalam sidang media selepas memeterai memorandum persefahaman MOU antara KPM dan YBR di Putrajaya. Beasiswa itu melibatkan 5 pelajar cemerlang lepasan program matrikulasi sesi 2021-2022. Kerajaan Negeri Sembilan akan memberi keutamaan terhadap kajian laluan alternatif Jalan Seremban Kuala Pilah yang dijangka berakhir 26 Julai tahun ini. Inisiatif laluan tersebut bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas terutamanya pada musim perayaan dan cuti hujung minggu. Pihak Kementerian Kerja Raya sedang melaksanakan kajian laluan alternatif Jalan Seremban Kuala Pilah Serting yang dijangka akan berakhir pada 26 Julai 2023. Sebulan setengah yang lepas saya bersama dengan Kementerian Kerja Raya Pusat telah berbincang mengenai alternatif jalan ini dan insya-Allah kita berharap dan berdoa supaya ini dapat diluluskan pada bajet yang akan datang oleh Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serting, Datuk Samsul Kahar Muhammad Dali dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan berhubung pembinaan jalan tersebut. Ia dijangka menyelesaikan kesesakan trafik serta meningkatkan pembangunan ekonomi di kawasan sekitar khususnya di Jempol. Dalam persidangan sama, sektor kraftangan akan terus diperkasa di negeri tersebut menerusi pelbagai program. Ini susulan sektor berkenaan berjaya menjana nilai jualan sebanyak RM3.8 juta setakat 31 Disember tahun lalu. Kraftangan Malaysia sedang berusaha secara berterusan mendaya upayakan usaha melatih dan memperkasakan usahawan melalui program pembangunan produk, pembangunan kemahiran teknikal dan keusahawanan serta pemasaran kraf. Usahawan kraf diberi bimbingan dari aspek pembangunan rekaan baru, penggunaan teknik dan bahan baru dalam penghasilan produk serta trend fashion dan warna terkini bagi memastikan produk yang dihasilkan menepati kehendak pasaran.
UMNO Terengganu sedia bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN. Ia sekaligus menyangkal dakwaan jentera parti itu akan melakukan protes sekiranya calon PH dipilih di negeri berkenaan. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Said yakin dengan kerjasama kedua-dua parti berkenaan dapat menjamin kestabilan negara. Tak boleh buat ke biasa spekulasi boleh buat belaka. Saya tak tahu. Tak tahu menahu. Tak pernah dengar pun. Tapi UMNO akan bersama lah. Memang kita bersama dah, kita benda pekak pusat sama lah. Demi kestabilan negara kita, negeri kita. Maksudnya kita akan tetap bekerjasama dengan PH walaupun politik dinamik, bukan politik mati. Sebab kan tidak ada musuh berkekal antara kawan berkekal dalam politik. Datuk Seri Dr. Ahmad Said yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijal memberitahu rundingan agihan kerusi DUN di antara UMNO dan PH di negeri itu masih berjalan dan belum dimuktamadkan. Polis Pulau Pinang berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah selepas menahan 9 individu yang dipercayai terlibat dengan kegiatan terbabit. Kesemua suspek terdiri daripada 5 lelaki dan 2 wanita warga asing serta 2 lelaki tempatan berusia antara 22 hingga 46 tahun. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata kesemua mereka yang terdiri daripada 2 kumpulan sindiket berbeza ditahan di beberapa lokasi membabitkan kawasan air hitam Georgetown dan Permatang Pau. Dapati aktiviti ini aktif sejak awal tahun 2022 dan keseluruhan dadah yang dirampas boleh digunakan oleh seramai 99,235 orang. So keseluruhan rampasan dadah pelbagai jenis dan sitaan dalam 2 serbuan ini membawa kepada nilai RM370,806. 2 daripada suspek didapati positif dadah. Kesemua suspek direman bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 55 pemeriksaan secara pemerhatian dan 1 pemeriksaan fizikal dilakukan terhadap bot nelayan bot tunda dan tangki enjin menerusi operasi Redback ke-18 di perairan negara sejak 1 Mei lalu. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan. Ia bagi membenteras jenayah di laut, khususnya rentas sempadan seperti penyeludupan manusia, dadah dan pencerobohan nelayan asing. So, insyaAllah Redback yang ke-18 ini akan menghasilkan lebih banyak lagi pengalaman dan juga lebih akan pengetahuan kepada anggota-anggota terutamanya APMM dan juga rakan-rakan agensi yang lain di masa akan datang. Kasut tiruan bernilai lebih RM800,000 rampas menerusi serbuan di sebuah rumah di Taman Sejati, Klang. Ribuan kasut terbabit dipercayai diimport dari luar negara yang disimpan dalam stor rumah kedai yang disewa sebelum dijual. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Selangor, Muhammad Hairi Jamaluddin berkata, seorang lelaki warga tempatan berusia 31 tahun dipercayai penjaga stor berkenaan turut ditahan untuk siasatan lanjut. Dan untuk makluman, ini merupakan kes kedua yang terbesar selepas kita ambil satu tindakan kes melibatkan barang tiruan di Kelang pada tahun ini. Dan untuk makluman juga, pada tahun 2023, itu pada tahun ini juga kita telah mengambil sebanyak 22 kes melibatkan barang tiruan di bawah Akta Cap Dagangan, melibatkan nilai rampasan 1 juta dan ditambah dengan nilai rampasan pada hari ini, kita anggarkan lebih kurang dalam 1.8 juta untuk tahun 2023 melibatkan tindakan kes di bawah barang tiruan. Tambahnya semua kasut berkenaan dipercayai dijual dengan harga antara RM180 hingga RM400 sepasang di seluruh negara. Penangkapan dibuat mengikut harta intelek iaitu Akta Cap Dagangan 2019.
Bagi memenuhi permintaan tinggi pekerja teknikal mahir dalam kalangan graduan, Kolej Antarabangsa Inovatif menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan Politeknik Negeri Media Kreatif Indonesia. Satu program usaha sama bakal dilaksanakan Julai ini. Menurut Presiden Kolej Antarabangsa Inovatif, Syahwati Omar, pihaknya bersedia menerima para pelajar dari Indonesia bagi mendapat manfaat daripada tawaran akademik dan kepakaran institusi dalam teknologi dan inovasi. Kita akan membuat mapping kredit dan juga articulation terhadap akademik supaya pelajar yang masuk ke Malaysia boleh terus magang. Kita akan mengirimkan peserta-peserta yang memang sudah kita rekrut secara khusus untuk belajar di program pelatihan tourism yang ada di Medan. Nantinya setelah mereka lulus di balai pelatihan kita bisa dikirim ke Malaysia untuk mengikuti program ini. Program sesi padanan perniagaan sempena Jelajah Halal Malaysia JHM dianjur bagi memperkasa penglibatan industri kecil dan sederhana IKS tempatan. Selain membuka peluang daya saing, usaha itu dapat meningkatkan nilai jualan usahawan IKS. Ketua Pegawai Eksekutif Halal Development Corporation HDC Hairul Harifin Sahari berkata sebanyak 30 buah syarikat menyertai program tersebut. Pada hari ini sahaja, saya rasa kita telah melibatkan lebih 30 usahawan di sekitar Pantai Timur ni untuk masuk ke dalam program kita, dan insya-Allah pada 18 hari bulan nanti HDC akan dan bersama JAKIM kami akan mengelola satu program yang dipanggil Jelajah Halal Malaysia. Kelantan merupakan destinasi pertama untuk tahun ini dan Kelantan merupakan negeri yang keempatlah yang kita jelajah. Hairul berkata keutamaan akan diberikan kepada IKS yang telah memperoleh sijil halal atau sedang dalam proses untuk memperoleh sijil halal serta yang berminat untuk mendapatkan sijil halal untuk produk mereka. Ia tidak terhad kepada produk makanan dan minuman, bahan ramuan dan kosmetik. Platform jaringan usahawan secara percuma disediakan bagi membantu usahawan yang muflis atau terkesan akibat pandemik COVID-19. Inisiatif itu membolehkan golongan usahawan mempromosi sekaligus mengembangkan perniagaan masing-masing. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Fine Network and Deal (FND), terdapat 3 segmen dalam platform jaringan tersebut iaitu usahawan syarikat, pelabur dan mereka yang boleh mempamerkan produk serta perkhidmatan mengikut kategori disediakan. Kami seboleh-bolehnya memfokuskan usahawan yang baru mula nak berniaga ataupun yang terjejas teruk akibat COVID. Pasal dia kedua-dua ni kena start balik daripada asal. Mungkin buat bisnes baru ataupun yalah sebelum ni kalau kita tengok masa COVID ni kerajaan ada banyak bagi bantuan untuk peniaga-peniaga. Tapi mostly dia tak dapat. Yang berbalik kepada tadi, dia tak ada kertas kerja, dia tak ada track record untuk sales. So kita bantu balik daripada awal. Jelasnya lagi, FND juga sedang bekerjasama dengan pihak bank dan agensi kewangan kerajaan untuk turut serta mempromosikan tawaran dan geran kepada usahawan. Bagi usahawan yang berminat, boleh layari www.fndnet.my dan pendaftaran adalah percuma. Baik, kita ke perkembangan Sukan SEA Kamboja 2023. Kontingen negara terus menampilkan aksi membanggakan dengan menghadirkan beberapa lagi kilauan emas buat negara hari ini. Atlet acara tukul besi, terjun dan pelayaran antara yang menyelah pada hari ketiga tamasya. Jago tukul besi negara Grace Wong Siu Mei terlebih dahulu menceriakan kem negara dengan menyumbang emas ke-7 pada aksi di Stadium Morodok Techo, Phnom Penh. Ben cemerlang atlet berusia 23 tahun itu melakar rekod baru tamasya dengan lontaran sejauh 61.87 meter. Momentum emas diteruskan penerjun muda negara Kimberly Bong dengan menguasai acara 3 meter papan anjal wanita.
Kimberley memungut 276.3 mata keseluruhan sekaligus mengekalkan pingat emas yang dimenangi Eng Yang Yi pada tamasya yang sama di Vietnam tahun lalu. Skuad pelayaran turut membuktikan kejaguhan menghadirkan kilauan emas ke-9 dan 10 buat negara. Pingat emas berkenaan disumbangkan oleh Muhammad Afizin Mansur dalam acara RSX dan Izri Afizi Fitri pada acara RS1. Skuad Harimau Muda menamatkan kempen acara bola sepak Sukan C selepas tewas 1-2 kepada juara bertahan Vietnam dalam aksi kumpulan B di Stadium Prince. Ini kali kedua berturut-turut skuad negara gagal layak ke separuh akhir tamasya Dwi tahunan berkenaan. Skuad E. Iverson terlebih dahulu dikejutkan pada awal permainan selepas Vietnam diberikan sepakan penalti. Ini susulan bola terkena pemain pertahanan Harid Haikal Adam Afkar. Wantung sekali lagi menjadi pemusnah harapan negara selepas tandukannya gagal diselamatkan Sheikh Izzahan pada minit ke-33. Namun Aiman Afif Mat Afizul berjaya merapatkan jurang gol pada penghujung babak pertama. Tiada jaringan terhasil pada babak kedua, menyaksikan skuad negara akur tewas 1-2 dan akur terpaksa pulang awal. Harapkan jaringan sekali lagi sepakan yang cukup padu, tangkap pada seterusnya. Jago baling tukul besi negara Jackie Wong terpaksa merelakan pingat emas Sukan C Kemboja 2023 diberikan kepada seteru utamanya dari Thailand disebabkan isu teknikal. Ini sekaligus menyaksikan beliau gagal mempertahankan emas edisi dimenangi pada edisi lalu di Hanoi. Menurutnya, walaupun bantahan dibuat oleh pihak Kesatuan Olahraga Malaysia KOM, ia tetap ditolak tanpa sebarang alasan kukuh. Kita telah filekan protes dengan appeal. Lepas tu dia reject appeal without any reason. He say the jury say we are going to find out the video, but he didn't show it to us. He just rejected our appeal, our protest. How can it be? Memang yang itu tidak adil lah bagi saya. Saya amat kecewa dengan apa yang keputusan yang telah dibuat sebab mereka tak tunjuk apa-apa. Terima, saya tak boleh terima sebab dia pun tak bagi satu sebab ataupun alasan yang cukup kukuh. Ini isu ini akan dibawa kepada CDM supaya boleh menarik perhatian CDM terhadap isu ini. Hal-hal ini tak akan berlaku lagi yang hari kedua, hari ketiga. Berdasarkan keputusan rasmi, Kitipong meraih pingat emas selepas melakukan balingan sejauh 64.49 meter, manakala Jackie perak dengan catatan jarak 64.20. Gangsa menjadi milik seorang lagi atlet negara, Sadat Marzuki Arjisan. Skuad karate negara terlepas peluang mempertahankan pingat emas dalam acara komite berpasukan lelaki pada Sukan C 2023 apabila tumpas tipis 2-3 kepada Vietnam. Kesilapan dilakukan beberapa wakil negara dan atlet berpengalaman S. Prem Kumar membuatkan skuad negara terpaksa akur sekadar meraih perak. Aksi di Pusat Konvensyen Roy Changwar menyaksikan Prem Kumar terlalu gairah untuk meraihkan kejayaan mendahului lawan meskipun pertembungan masih berbaki beberapa saat. Kesempatan tersebut digunakan wakil dari Vietnam untuk mendapatkan mata kemenangan. Biarpun mendapat ipon tetapi sukar. Saya tak boleh tahan saya punya perasaan ni betul-betul. Sebab saya tim sudah kalah until now I cannot feel like my goal. It's normal to win and lose. Sometimes it happen. Biasalah. Menang kalah tu is part of the process. Saya rasa dia dah bagi everything. If you see first day dia kalah, last SEA Games datang balik di SEA Games menang balik. Baik, paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Muhammad Cina Sami. Selamat malam dan salam Malaysia Madani.